Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, faqul i'malu ala makanatikum fa inni 'amil. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati Datuk Wan Ramli, yang saya hormati Puan Adilah Anani dari Baik Islam dan rakan-rakannya, yang dimuliakan Ustaz Muhammad Amri, Ustaz Halal kita. Sebut Ustaz Halal semua orang kenal. Sekarang kena tambah lagi Ustaz Halalan Thayyibah. Terima kasih pada semua tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf suara saya ni macam Ramli Sarip sikit. Serak-serak sikit. Terlalu banyak bercakap. Lepas. Boleh berceramah ni tuan-tuan. Cakap tiap-tiap hari. Tak balik rumah dah masuk hari ke-4, hari ke-5 dah ni. Tak tengoklah isteri nombor 1 balik kampung. Isteri nombor 2 langsung tak jumpa. Isteri nombor 3 tak tahu duduk tak mana. Yang nombor 4, wallahu a'lam. Mana faham, tak faham sudah. Datuk Wan, saya ni dah ceramah 32 tahun. Saya start berceramah tahun 90. Dah 32 tahun, kira saya ni old timer dah. 32 tahun. Jadi, berapa sebenarnya umur saya ni tuan-tuan? Kalau dah ceramah pun dah 32 tahun. Masuk skim pencen dah saya ni. Sepatutnya. Tapi tak pencen-pencen lagi. Dalam 32 tahun saya berceramah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Saya berceramah pada semua tempat yang saya boleh pergi, yang dijemput. Tak kira lah di Semenanjung, di Sabah Sarawak, di Singapura, di Brunei. Dan ceramah saya yang paling jauh saya pergi ialah di London. Ya, dekat dengan Oxford di sana. Paling jauh mana tu. Saya rasa seronok bila pergi sana tuan. Sebab saya boleh melawat tempat Harry Potter. Saya masuk dalam tempat makan Harry Potter. Puak-puak yang belajar magic ni. Saya tengok satu meja tu dia tulis nama Duke. Oh, perasan pula nama saya tuan-tuan. Okey. Yang kedua, saya rasa seronok sebab saya boleh pergi tempat yang orang lain tak boleh pergi. Saya syukur. Baru ni saya duduk dalam satu camp yang orang luar tak boleh masuk. Orang awam tak boleh masuk. Saya dibawa khas masuk. Dia kata, Ustaz, sebarang benda tak boleh terbang atas camp kami, Ustaz. Terbang je kami tembak. Wah, garanya korang. Panglima turun, semua turun. Bukan kata panglima je, pang 4, pang 3, pang 2, semua turun. Baru saya tahu betapa hebatnya tuan-tuan sistem pertahanan negara kita. Tapi masalah dia lain. Kita duk nampak Putin je hebat. Duk nampak Rusia je hebat. Kita tak tengok yang kita punya lagi. Sebab benda tu rahsia. Mana boleh cerita pada orang tahap kesiapsiagaan, tahap pertahanan kita, mana boleh khabar. Kenalah rahsia. Macam Baik Islam lah. Bukan boleh cerita duit baki tuan-tuan berapa. Kenalah rahsia. Saya bila tengok sini, ada pula Baik Islam. Sebab masa saya nak datang tadi, di mana ke? Dia orang call. Datuk, minta maaf Datuk. Baki Datuk tak cukup lah untuk bayar. Astaghfirullahalazim. Malu betul saya tuan-tuan. Dia cakap, baki bank Datuk tak cukup. Untuk nak bayar cek ada orang claim ni. Aduh, malunya aku. Tak apalah, tak kisah baik ni. Saya kata, encik lah masukkan, tambahlah top up sikit, bukannya banyak pun. 32,000 je tak cukup. Saya bila tengok, tadi yang Al-Awfa lah, apa semua, cabutan bertuah. Itu cabutan bertuah untuk yang masuk situ bergaji. Pelajar saya, tuan, pelajar pondok, tuan-tuan tengok ada cabutan tadi 1 juta lah, kereta lah, apa benda semua. Pelajar saya menang. Makcik pondok. Umur 60 lebih tuan-tuan menang.
Menung saya. Lepas-lepas menang, kahwin. 60 lebih dah. Lah. Alhamdulillah orang tak oi, duit dapat, jodoh mendapat orang tak oi. Yalah makcik, belas tahun lah makcik oi. Allahu akbar. Ya, sekolah saya dia nak kahwin ni 79 tahun yang akan datang ni. Ya, isteri dia 60 lebih. Mai jumpa saya, kami dah nak kahwin, tak izin ustaz. Kahwin abang ni. Ada makcik tu tanya, dah tua-tua, buat apa kahwin? Saya cakap, biarlah dia orang kahwin. Tahulah dia orang nak buat apa. Tak payahlah kita benung. Apa benda dia orang buat? Tak payah fikir. Tak ada kerja, kata fikir. Itu tak termasuk integriti. Yang saya nak cakap pada tuan-tuan tadi, ada tempat yang saya pergi, yang orang lain tak boleh masuk. Drone pun tak boleh lalu. Dia kata, ustaz, tang sini saja ustaz boleh masuk. Hak dalam tu, rahsia. Ada 2 tempat yang saya pergi macam tu. 2 tempat. Satu di Sungai Buloh, satu lagi di tempat yang baru saya pergi ni. Masya Allah. Tuan-tuan, sepanjang saya berceramah, kapal selam saya masuk. Kapal perang saya masuk. Satu hari saya masuk di kapal perang yang sedang berlayar. Saya pergi naik apa? Naik helikopter. Nak sampai ke kapal. Naik heli. Saya beberapa kali naik heli untuk berceramah. Ada heli yang besar, ada heli yang kecil. Salah satu heli yang saya naik, bila heli itu bawa saya, lepas saya sakit jantung daripada SUKM balik ke Ipoh. Helikopter ambil saya. Saya nak naik kapal terbang, nak balik Ipoh. Datang PA saya kata, Datuk, tak payahlah beli tiket. Kenapa? Ada orang hantar helikopter untuk bawa Datuk balik ke Ipoh. Ada orang sponsor. Siapa sponsor? Tak tahu, Tok. Helikopter dah ada kat Padang, Tok. Masya Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa naik helikopter, minta sakit jantung. InsyaAllah, tuan-tuan. Ramai pula yang derma bawa helikopter balik kampung. Ada satu helikopter yang saya naik, tuan-tuan, cukup dahsyat. Bergerak dan saya kena dilanda dengan ribut waktu itu. Uncang. Allahu Akbar. Itu mencabar, tuan-tuan. Begini duduk. Mengucap lah. Yang tu tuan-tuan boleh try di KLCC. Di Petroscience. Ada helikopter. Yang anda faham, tak faham sudah. Jadi saya naik helikopter pergi ke kapal. Saya dibawa melawat ke seluruh kapal. Yang paling menyentuh hati saya, tuan-tuan, tempat tidur askar kita, Navy kita. Tinggi katilnya tinggi saya. Tinggi saya tinggi katil, tapi bahagi 3. 1, 2, 3 untuk tentera tidur. Setinggi saya katilnya, tapi 3 orang tidur. Bawah, tengah, atas. Saya kata buatnya mengigau, kena kejar rimau. Terkejut bangun, mau bengkok kepala ni. Punya sempit tempat tidur dia. Untuk jaga perairan kita, jaga keamanan kita. Kita king size, queen size. Kita tilam dan blok bilu dia orang. Allah, tuan-tuan. Saya tengok-tengok tu, aduh, berapa lama korang nak tidur sini, saya tanya ni. Dia kata sepanjang tempoh berkhidmat pelayaran kita, bertugas operasi. Kadang daripada sini pergi ke Sabah, Sarawak sana, patah balik pula. Kita naik kapal terbang ekonomi kelas pun, duk komplain, duk berebut ni. Ni, naik kapal terbang berebut apa? Ni berebut pendatang ni. Ni berebut handrest ni. Kadang-kadang mau buat tidur sini. Kita tolak dia pula. Aduh. Lala duk gini. 2 jam penerbangan begini. Sabar kat leha. Bayangkan dia orang berhari-hari, berbulan-bulan. Saya masuk dalam bilik enjin, masuk dalam tempat masak, masuk semua. Ya Allah. Sampai saya masuk tempat nak tembak. Ini
Bila kita sampai ke tempat bekerja macam tu tuan-tuan. Kita kata, alah ustaz, dia orang dapat duit. Bolehlah kerja. Cuba tak dibayar. Dia orang pun tak sanggup. Tak apalah. Saya bayar awak duit, awak kerja. Awak sanggup? Supalah orang cakap pada nurse, orang cakap pada doktor, orang cakap pada KKM. Ada orang tu ada gaji. Cuba tak ada gaji, dia orang pun tak ada. Okey, sekarang kau bayar kau gaji, kau kerja. Jadi jangan cakap macam itu. Gaji yang dibayar itu tanggungjawab yang menggaji. Tanggungjawab kerajaan yang membayar. Tapi menilai, menghargai orang yang buat kerja itu yang penting. Sebab kadang-kadang nak dibayar gaji boleh bayar. Tapi memadaikah dengan pengorbanan? Memadaikah dengan apa yang telah dikorbankan? Pengorbanan yang dikorbankan tak terbayar. Tak terbalas. Walaupun kita bayar gaji kat dia. Gaji itu sebagai tanggungjawab. Tuan-tuan yang saya hormati, macam isteri dengan suami lah. Suami bagi nafkah pada isteri. Oh, kesian dekat isteri kamu, dia beranak, dia jaga anak. Oh, dia masak, dia apa semua, apa pula aku bayar dekat dia sebulan 1,000 nafkah aku pada dia. Dia tak boleh komplain lah aku bagi 1,000 kat dia. Cukup ke 1,000? Beranak 8 kali. Beranaknya 8 kali. Sebulan 1,000 nafkah. Itu pun tengah bulan minta balik. Minyak motor habis. Cukup ke? Tak cukup. Habis tu, yang kau ungkit tu buat apa? Cuba kau beranak 8 kali bayar 1,000. Kau pun tak sanggup. Saya pasal orang perempuan ni, isteri ni jenis pelupa. Orang yang paling banyak lupa perempuan. Lupa saja. Lupa apa? Lupa sakit. Kalaulah dia duk ingat sakit, dia tak beranak dah. Cuba tengok akak-akak ingat waktu akak-akak mula-mula bersalin. Apa kata? Apa kata waktu mula-mula bersalin? Sakit. Tak nak beranak dah, abang sakit sangat. Cukuplah abang. Ikut suka mama lah, abang ikut je. Tahun depan datang balik tuan-tuan. Nurse pun tanya, hari tu cakap dah tak nak. Oh, sudah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala bagi lupa. Kalaulah manusia ni tak ada sifat lupa, habis. Sebab tu Allah di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi ialah lupa. Baik, jadi balik pada persoalan kerja tadi. Saya pergi ceramah di Sabah di Felda Sahabat. Waktu tengah kemuncak. Di antara pencerobohan orang masuk ke Lahad Datu, masuk ke Sendakan, masuk ke Felda Sahabat. Tiga-tiga tempat ni saya pergi. Waktu tengah kemuncak. Saya tanya pada pegawai yang jemput saya. Kenapa jemput saya? Kenapa buat program? Kenapa? Sebab nak membuktikan bahawa negara kita selamat. Sebab nak buktikan bahawa tempat ni selamat. Sebab nak buktikan bahawa jangan takut, keamanan insya-Allah. Pertahanan kita, keselamatan kita jaga. Oh, saya kata kalau gitu saya pergi. Saya pun nak terlibat sama. Supaya nak buktikan bahawa kita ni siap siaga, kita ni selamat. Pergi. Pergi ceramah di tengah-tengah padang. Pertama kali saya ceramah tuan-tuan. Di tengah-tengah padang tu ribu manusia. Di sekeliling dia tu kereta kebal jaga. Oh. Rasa macam Ukraine. Kereta kebal duk jaga. Bila saya dibawa lalu aja semua suka tarik diri. Datuk, masih datuk. Oh, baik. Datuk saya. Kereta kebal saya tengok ni rasa nak pegang muncung. Kemudian saya ceramah di Felda Sahabat. Di tengah-tengah tepi laut Felda Sahabat tu. Yang dapat pencerobohan tu. Tempat di antara yang paling awal Felda Sahabat. Saya tanya askar ni bila nak balik. Tak tahu gitu. Sabar tu. Tengah-tengah ceramah, siren berbunyi. Oh, sudah. Saya kata tu pencerobohan ke? Tak, itu tukar shift. Tak apa. Ingat berlaku dah pencerobohan, saya nak lari dulu. Kena lari, nak lari apa? Nak lari macam nak tak lari bersepa, senapang apa tak ada.
Ini kerja. Itu yang jadi askar. Yang kedua, kita lihat orang yang bekerja dalam bidang pendidikan. Contoh paling rapat dengan saya, orang rumah saya, cikgu sekolah. Cikgu sekolah. Nak bencin dah tahu ni. Tua. Tuan-tuan, kadang-kadang balik pukul 3, kadang balik pukul 4. Cikgu sekolah. Habis maya isyak tak tidur lagi. Duk sign buku, cek sini. Ada budak, kadang-kadang dia buat mari budak-budak balik rumah. 4-5 orang. Siapa ni mama? Anak murid. Yang tu tak boleh baca. Yang tu tak boleh mengaji. Yang tu tak boleh hafal sifir. Tak cukup hantar di sekolah. Buat balik ke rumah. Budak-budak dia. Sampai tahap macam itu. Tu yang kata cikgu sekolah. Ni hak baru ni PDPR. Duk cakap seorang-seorang. Mula-mula je ramai budak-budak tu. Seorang. Tinggal dia seorang. La ilaha illallah. Cikgu sekolah. Cakap daripada pukul 7.30, pukul 8 sampai pukul 1. Tak berhenti bercakap. Saya ni tak banyak bercakap lagi, tapi sakit tekak dah. Ni suara saya baru je pulih. Bercakap pula, rakaman pula baru ni dengan Hijrah, TV Hijrah. 8 episod, hilang pula suara. Bayangkan cikgu kita bercakap dekat kita berapa jam sehari. Berapa jam tuan-tuan. Saya bercakap paling panjang 2 jam. Lepas tu rehat. Cikgu sekolah lepas ni, lepas kelas ni, lepas kelas ni, lepas kelas ni. Nak bagi budak tu pandai. Nak bagi kita ni pandai. Ilmu yang mereka ajar sampai sekarang kita manfaatkan. Daripada cikgu kita. Sebab tu berkali-kali saya cakap pada cikgu-cikgu, ikhlaskan diri. Berapa ribu yang belajar dengan cikgu mengamalkan ilmu yang cikgu ajar sekarang. Ilmu yang bermanfaat. Ini perguruan. Saya pergi ke sekolah di Sabah, tuan-tuan. Naik bot. Nak ceramah tu. Naik bot di Sarawak, di Sabah. Daripada sampai di JT, naik motor pula, naik dalam kampung, dalam hati saya kata, ada korang nak ceramah aku ni. Saya naik ferry, bukan ferry Pulau Pinang tu. Naik bot, tengah-tengah hujan tu. Nak ambil jambatan ferry tu nak, daripada tu nak sampai ke JT tu. Saat lagi ferry tu angkat pula. Baru boleh berjalan. Saya tanya kat driver ferry tu, ada buaya tak? Cuba Ustaz terjunlah. Oh, baik. Itu jawapan yang cukup bagus. Bayangkan tuan-tuan, saya sekali, 2 kali masuk cikgu-cikgu ni. Macam mana nak mengajar manusia ni? Jalan kaki tuan-tuan ni. Saya baru sekali-sekala ceramah, dah terasa dah. Dia orang macam mana. Tapi yang saya kagum dengan Sabah, dengan Sarawak. Bila saya nak pergi tu hutan pokok. Bila sampai tempat ceramah, subhanallah. Terbit dari mana ni ramainya orang ni? Dari mana dia orang datang? Saya tengok datang naik Hilux, naik pick up semua yang datang. Satu pick up 20 orang naik. Masya Allah. Ini hebatnya orang Sabah, orang Sarawak. Kereta tak ada. Naik pick up datang. Opah, atuk semua datang nak dengar ceramah. Bila saya duduk atas pentas je, semua tepuk tangan. Hore. Nasib baik tak sebut hurrah. Yang tu yang terbaru punya. Hurrah, terbaru. Tuan-tuan yang saya muliakan. Alangkah seronoknya tuan-tuan. Cikgu ni, bila dia tengok anak murid dia berjaya. Bila dia tengok mak bapak sanggup hantar anak untuk belajar. Dan dia tengok sendiri murid-murid ini berjaya. Satu kebanggaan, satu kebaikan yang dia rasa. Yang seterusnya, apa benda yang saya buat? Yang saya pergi berpuluh-puluh tahun saya ceramah ni. Hospital. Saya pergi kepada tempat latihan untuk jadi nurse. Tak larang nak cerita lah. Saya kalau hak ni jemput saya terima awal. Yang mana faham, tak faham sudah.
Penuh pun. Tak apa. Boleh. Banyak kosong lagi. Pusat latihan. Oh, no. Tanya rambutan ada satu sepi. Lah. No, tengah-tengah Bandaraya Ipoh ada satu. Dekat Negeri Sembilan ada satu. Oh, subhanallah. Ada sekali sepi tu. Ingatkan nurse perempuan. Rupa nurse jantan pun ada. Oh, naya. Saya tanya macam mana jadi nurse laki-laki okey. Okey. Minta ke terpaksa ke apa? Saya minat. Dia kata saya minat tu. Kawan-kawan pelik dah jadi nurse. Mula-mula pelik lah. Nurse jadi laki-laki. Saya kata elok. Sebab kadang-kadang orang laki-laki ni tak sakit pun buat-buat sakit. Sebab teringat ke nurse. Cuba nurse tu lelaki. Sakit pun tak nak pergi hospital. Tak payahlah abang, kau ubat je lah. Abang, kau hospital abang, senang. Tak payah. Sebab saya apa? Nurse jantan. Tengok pula, berbulu pula lengan ni. Mampu. Dia cepak lah gua. Diam. Kadang-kadang orang tak nampak pentingnya. Sebab ada pesakit yang kena ngada, tuan-tuan. Mengada-ngada. Tak tahu nak nampak, saya tengok. Sebab saya ni, hospital ni waktu belum pandemik dulu. Tiap-tiap minggu saya pergi. Saya naik setiap tingkat. Saya tak naik lift. Saya naik tangga di Ipoh. Tujuan dia apa? Saya melawat setiap wad. Saya melawat. Yang paling saya seronok melawat dekat wad ICU. Ramai hidup kampung. Saya berdiri kat tangga tengok. Tunggu siapa? Tunggu mak. Abang tunggu siapa? Tunggu anak. Ustaz, boleh tak tolong doa? Boleh tak? Mai ramai-ramai kita doa. Yang duduk nyimbang buat apa tak? Baca doa. Duduk kat tepi wad ICU. Satgi nurse panggil pula. Ustaz nak masuk kah? Kata makcik ni ajak tengok anak dia. Kena pakai baju ni. Saya pun masuk baca doa. Sekali saya masuk tu sebab kencing tikus. Muka bengkak, tangan bengkak, semua bengkak. ICU. Isteri kata, Ustaz tolong doa. Boleh. Sekejap ICU. Tengah duk baca tu. Orang Cina datang. Encik. Sekali yang tu bapak saya. Bye. Boleh. Orang Cina datang. Pak dia buat ICU kan. Bayar baca kat ni. Kali kat dia pula. Allah tuan-tuan. Kita tengok wayar tu pun kita susah hati dah. Tengok mesin tu pun susah hati dah. Bunyi tu. Saya susah hati. Berapa kali masuk wad duduk tengok. Sekali saya naik tingkat atas pula. Ronda pula. Kerja saya ronda. Saya singgah. Kadang saya bagi duit. Kadang saya bagi minum. Kadang saya bagi makan. Pulang kat saya. Kadang saya tanya dah semayang ke belum. Kadang saya hantar tayamum. Nak suruh mereka semayang. Sampai sekali tu saya buat klinik solat dekat Hospital Ipoh. Nak ajar nurse, nak ajar doktor, nak ajar HA lah, MA lah, apa-apa semua. Buat macam mana nak tayamum. Macam mana nak buat. Sebab pesakit kadang-kadang tak reti nak semayang. Pak saya masuk venous drip ni, intravenous drip ni tak semayang. Masuk jarum ni. Kita tanya dia, abang mayang ke? Mayang apa? Jarum. Dia marah kita. Macam ni pun boleh semayang. Nak semayang apa benda? Balut. Oh, tak apa abang, tak apa. Mari saya ajar kat abang. Kadang dia orang tak tahu siapa nak ajar. Sebab tu saya ajar nurse, saya ajar doktor. Macam ni nurse. Kalau dia tanya nak semayang, nurse buat macam ni. Ajar. Buat supaya dia orang faham. Kadang dia marah balik, dia tension. Kena pula nurse hak muda ke, doktor hak muda cari urat tak betul. Jenuh duk ketuk. Tarik. Saya kalau macam tu saya susah hati dah. Tak jumpa ke, kalau tak jumpa saya tolong cari je dah. Kena, tak kena tarik balik. Aduh. Kadang-kadang bengkak ni. Bengkak dah. 4 hari tak buka ni. Mai tukar pula sini pula. Kita pergi tanya pula. Mayang Oh, dia marah. Dia stres. Abang semayang belum? Nak semayang apa? Tangan? Belum. Saya kalau sihat saya semayang Ustaz. Tuhan memfaham saya sakit.
Dia ingat Tuhan tu pak menekan dia. Kau suka dia nak cakap. Tapi kita tak boleh marah. Saya sebagai penceramah, sebagai kita kata hikmat masyarakat saya tak marah, sesenyum je. Nurse mensenyum, doktor mensenyum, relax. Kita faham dah. Kita ajar. Sebab tu tuan-tuan yang terlibat ni, cuba cari jalan. Nombor 1, mencipta gam, mencipta plastik, mencipta benda yang boleh serap air. Sebab kadang-kadang dia pun bagi alasan ni plastik. Bang, walaupun dia plastik, abang boleh buka. Saya apa tutup balik. Apa masalah? Bukan kata langsung bila gam tu saja tak boleh buka selagi ni tak buka. Abang kena semayang. Ada hak kaki patah. Besi bercerabah ni. Abang nak semayang tak? Saya boleh ajar. Tak nampak ke besi tu nak ambil wuduk lagu mana? Atas simen tu tulis macam-macam. Kazim was here. Asyik kawan datang je was here, was here, was here. Pakai tak semayang, duk was here semua. Dia rasa dia tak boleh semayang. Oh, tuan-tuan. Itu hak peranan kita. Walaupun tuan-tuan nampak benda tu kecil, kalau dia meninggalkan solat, besar tu. Tapi kerana tuan-tuan duduk di situ, ajar dia macam mana cara nak solat, tuan-tuan dah menyelamatkan dia daripada satu dosa yang besar. Tuan-tuan memudahkan urusan dia. Dan dia pula balik beritahu ke orang. Macam ni, kalau nak semayang, kalau jarum masuk sini. Macam ni, hang tahu mana? Nurse saja. Oh. Dia sambung. Selagi mana dia pun amal dengan ilmu yang kita ajar, dapat pahala kita. Inilah nama dia kerjaya yang barakah. Orang tak nampak kerjaya yang barakah tu apa? Dia nampak kerjaya yang barakah ni jadi tok siap, tok imam, tok bilal. Dah. Kalau semua jadi tok imam, siapa nak jadi doktor? Sebab tu saya kadang-kadang saya marah ada budak universiti yang ambil medik berhenti. Pasal nak jadi tablet. Saya tegur. Dia kata, Ustaz dulu saya medik. Tu berhenti siapa? Saya nak dakwah. Itu siapa yang nak dakwah dalam bidang perubatan? Siapa yang nak dakwah pada pesakit yang datang? Siapa yang nak dakwah pada orang yang nak bila nak ambil suntikan baca doa dulu, bismillah dulu. Makcik, ubat ni tidaklah yang menyembuhkan Allah. Yakin pada Allah makcik ya. Siapa yang nak cakap macam tu? Walaupun alatan kita canggih, tapi insya-Allah segala ketentuan pada izin Allah semuanya. Siapa yang nak cakap macam tu kalau abang tak masuk? Nanti akan ada orang yang bercakap, kita mempunyai peralatan yang canggih dan kita yakin bahawa pembedahan ini akan berjaya. Oh, sudah tuan-tuan. Yang ni yang kita nak ubah ni. Supaya balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apa urusan. Tapi kalau kamu berhenti belajar, kan rugi. Belajar sayang. Dakwah bila-bila masa boleh dakwah. Dakwah bukan setakat pergi ceramah saja. Dakwah dalam perubatan. Dakwah dalam bidang askar. Dakwah dalam bidang kepolisian. Dakwah dalam bidang perubatan. Sebab apa? Sebab sejarah perubatan bermula daripada orang dakwah. Ibn Sina kah? Apa benda kah? Bermulanya ulama. Yang mencari, yang menggali, yang mula-mula membuat tentang perubatan kita. Jadi jangan kita cakap bahawa agama tidak ada dalam bidang perubatan. Yang mereka yang mencipta, yang mula mengkaji tentang penyakit, ubatan, pencegahan dan sebagainya. Bukankah ulama-ulama Islam yang menghafaz Al-Quran, yang mengkaji tentang perubatan, yang mengaji tentang ilmu at-tib. Jadi jangan kita nafikan benda itu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi sepanjang 30 tahun saya berceramah, terlalu lama bagi saya. Isteri saya kata, abang berhentilah. Cukuplah abang tu kena sihat. Saya kata, abang nak mati atas pentas. Tapi bukan hanya gerah juara lagu. Bukan. Okey. Mereka ada offer saya masuk ke Gau Wagangsa. Saya tengah duk fikir dengan serius ni. Mereka suruh saya masuk tak karep tu.
Tapi saya dah terima, Ustaz Amri, saya dah terima dah untuk berlakon filem. Bulan, insyaAllah sepatutnya bulan ni, tapi skrip tak siap lagi. Bulan 5 saya berlakon. Daripada ustaz jadi pelakon. Yang banyaknya daripada pelakon jadi ustaz. Saya menongkar arus sikit. Daripada ustaz jadi pelakon. Wah, betul. Ustaz jadi apa? Saya jadi hero. Wow, heroin? Bukan heroin, ganja. Heroin dia rahsia. Saya minta watak jahat, dia orang tak bagi. Sebab saya duk berlakon baik lama lah. Nak jadi jahat ke, barut sini ke, mata sepek lanun sebelah. Boleh saya jadi watak KL menjerit ke apa ke. Wah kasih sengak sama lu. Nampak tak? Saya pun teringin tak jadi jahat. Kan? Tapi dalam filem je lah. Sepanjang berpuluh-puluh tahun ni saya duk buat ceramah ni tuan-tuan. Takkan saya tak ada masalah. Semua kerjaya ada masalah. Jangan tuan-tuan cakap, hang kerja senang, jaga. Hang senang, tak ada apa, duk menung je. Menung, tuan-tuan tahu tak jaga kena sembelih ramai? Tuan-tuan tahu tak jaga kena pukul ramai? Mati pun ada. Pak saya tak bagi berenang. Tak bagi guna kolam renang. Dia tumbuk jaga tu, jatuh terlentang. Mati jaga. Oh, kalau gitu Ustaz, saya jadi driver lori Ustaz. Langgar orang pun tak apa. Badan besar. Tuan-tuan, saya pergi ceramah di Sungai Petani minggu lepas. Lori berlanggar lori. Lori depan tu slow. Lori belakang ni dia tak perasan slow gemaknya. Dia langgar, melekat dekat kayu. Melekat dia tuan. Wah, subhanallah. Saya tak pernah tengok mayat melekat lagu tu. Bomba tak sampai. Oi, bahaya reba lori. Kalau gitu, jadi reba Grab. Nang. Grab, hang kena Grab tu. Lu bawa. Dia jerut dari belakang. Kena rompak. Oi, sayang tengkok ni. Duk teringat Timur pula. Kalau aku macam tu jadi chef. Masak je kerja. Dapat makan free. Masya Allah. Hang tak pernah jumpa chef hak mati tengah-tengah masak. Jatuh tunggal langgang. Oi, bahaya agak tu. Tuhan nak kerja apa? Main bola sepak. Gaji mahal. Jadi pemain profesional. Buat. Berapa ramai hak patah kaki. Berapa ramai hak tak boleh main langsung. Lutut ni haus. Kena terajang pula. Hak terajang pula orang Afrika. Lari lutut belah kanan. Aduh. Main fisioterapi. Prup. Bunyi tu. Prup. Tengah balik. Tak boleh main bola sampai sekarang. Weh, sayang lutut Ustaz. Nak pakai lama ni. Tuan-tuan nak bercakap kerja. Kerja apa yang senang? Mana ada kerja senang? Oh, jadi penceramah. Ha? Orang lain semua tak ada mikrofon. Dia ada mikrofon. Orang lain semua duduk bawah. Dengan datuk pun duduk bawah. Dia duduk atas pentas. Banyak cantik. Oh, sonok ke jadi penceramah? Saya berceramah dalam mahkamah. Dalam mahkamah. Saya bila teringat mahkamah ni teringat Atom Pen. Hari ni kita dalam mahkamah, kata dia. Saya teringat itu. Di manalah tempat aku nak ceramah? Saya duduk fikir tau. Mana tempat? Rupanya tempat hakim tu saya duduk. Saya tak payah belajar jadi hakim. Sekarang saya jadi hakim. Yang peguam di bawah, magistrate di bawah, depa pula di bawah. Saya pula jadi penceramah duduk di atas. Masya Allah. Oh, seronok Ustaz jadi penceramah. Saya sebagai penceramah ni apa benda saya tak masuk tuan. Saya ceramah atas KL Tower. Buat ceramah atas KL Tower. 300 orang. Dapat tiket khas naik dengar ceramah. KL Tower kan bulat. Saya duduk belah sini, semua datang belah sini. Saya kata abang-abang, kalau boleh duduk belah sana juga. Takut sengit sebelah kan. Masuk area metro kita kan. Jatuh tumbang berat sebelah kan. Oh, subhanallah. Saya ceramah depan yang di Pertuan Agong pun orang dah ni. Hak dah meninggal, mangkat pun dah ada. Tukar agung baru, naik agung baru. 32 tahun saya ceramah, berapa banyak dah agung hak saya dengar ceramah saya.
Saya duduk atas pentas, Agung duduk bawah. Oh, kalau gitu kaya nak jadi penceramah lah Ustaz. Silakan. Kalau rasa nak dicekak baju, biar betul Ustaz. Saya orang cekak saya. 6 orang kepung saya. 6 orang kepung saya. Kami panggil kau ceramah. Bukan suruh mengata pada kami. Faham? Oh, suara bass tu. Teringat M. Nasir tau. Suara bass. Kami panggil kau untuk ceramah. Bukan untuk kata pada kami. Kau faham? 6 orang. Teringat pula filem P. Ramlee. 6 Jahanam. Oh, dahsyat. Satu orang tu dia ambil paku. Dia toreh kereta saya. Daripada hujung sampai depan. Rambus. Belah. Nampak? Tuan-tuan ingat jadi ustaz macam tu. Jadi seronok. Belah. Sampai sekarang saya ingat kata-kata. Oh, ni. Ni botol air mineral. Tak apa, minum okey, mandi pun okey. Kumur pun okey. Datang satu laki-laki, dia telefon. Ustaz di mana? Di rumah. Ada hal apa bang? Aku nak jumpa ni. Ya, ada masalah apa? Pasal kau lah, bini aku minta cerai. Oh, sudah. Apa kena-mengena dengan saya pula? Tak ada, dia dengar ceramah kamu tentang kalau dah jodoh. Sekarang ni dia kata aku tak bertanggungjawab. Jadi dia minta aku. Apa itu? Aku nak selesai dengan kamu. Nak buat, aku nak simbah kamu dengan cuka. Kamu ada di mana? Saya kat rumah di Ipoh. Kalau abang senang datanglah. Saya saja ngusik je. Rupanya dia dekat rumah saya dah tuan-tuan. Dia sampai sungguh. Dia bawa betul. Nak simbah muka saya. Kalau air mineral, tak apa tau. Boleh kumur-kumur. Kalau asid, cuka getah, tuan-tuan boleh kumur. Dia mari. Saya panggil saya punya pembantu saya, Amin. Telefon polis, Min. Kan habis muka aku kan. Polis datang 2 orang. Masuklah rumah, dia pun masuk. Polis kata, Datuk, ni ustaz. Kami nak, kalau ustaz ni kita tahan. Saya kata, tunggu kejap cikgu. Saya nak dengar apa yang dia nak cakap. Apa masalah dia. Punya baik polis tu, sejam tuan-tuan dia tunggu. Polis ambil balik cuka tu, pilih balik bang. Saya tak nak report apa, pergi balik. Minta maaf ustaz, minta maaf ustaz. Simbah cuka ni tuan-tuan, buatnya dia simbah sungguh. Itu jenis hak simbah. Ada satu orang, dia letakkan pisau belit di tengah-tengah ni. Jari dia. Waktu itu bila saya ceramah, salam. Saya salam ceramah. Jadi dia nak, waktu bersalam tu dia nak zap tangan saya. Tapi Allah ni sayang gamak pada saya. Waktu tu pisau dia jatuh. Bayangkan tuan-tuan, kalau dia bersalam dengan saya, dia rap sekali, terbelah tangan saya ni, masuk area metro lagi sekali. Itu, jangan tuan-tuan cakap jadi penceramah ni tak ada risiko. Jangan cakap tak ada tuan-tuan. Itu yang dia orang buat filem yang saya jadi hero ni. Filem biografi tentang saya. Bukannya filem cerita pengalaman hidup saya. Tapi tak muat untuk 2 jam. Dia ambil certain bahagiannya. Kalau dulu ada Kanang Anak Langkau, Sarjan Hassan, Lieutenant Adnan, cerita tentang Tun Razak, cerita tentang ini. Satu hari ada cerita tentang Ustaz Kazim. Satu-satunya ustaz yang dibuat filem biografi. Walaupun masih hidup. Saya kata apa buatlah untuk tontonan orang. Bagaimana susahnya nak jadi penceramah. Yang orang nampak senang jadi penceramah. Senang kalau setakat mengajar di surau masjid boleh kata senang. Tapi tuan-tuan kalau nak sampai pada satu tahap nak kontrol satu stadium. Nak kontrol satu Malaysia. Apa yang kita cakap mempengaruhi manusia. Apa yang kita cakap itu orang dengar. Masya Allah. Cabaran cukup hebat. Cabaran cukup hebat.
Sampai saya pernah satu hari bila orang nak pukul saya, 6 orang tu nak tumbuk saya, mai serang cari isteri saya. Sampai anak saya sekolah rendah, darjah 6. Dia duduk atas motor, dia tunggu anak dia. Anak saya keluar pada pintu pagar. Kamu anak Ustaz Kazim ke? Ya, pakcik. Bapak kamu tu anjing tau. Anak balik. Saya balik mengajar, dia tanya, ayah, kenapa orang tu kata ayah anjing? Orang tu bodoh. Anjing orang tak kenal. Itu jawapan saya bagi. Nak kata apa lagi? Apa perasaan tuan-tuan mengajar kitab? Berpuluh tahun mengajar kitab, bertahun-tahun. Kitab tu dipulangkan balik pada tuan-tuan. Dalam surat tu kata, menyesal aku belajar kitab dengan kau. Dia hantar balik tuan-tuan. Dengan CD saya, dengan kaset masa tu zaman CD, hantar balik. Kerana dia kata saya ni mempunyai pahaman politik yang berbeza dengan dia. Masalah politik. Padahal saya bukan ahli politik. Tetapi selalu dikaitkan dengan politik. Orang offer saya majlis tertinggi pun saya tolak. Orang offer saya timbalan menteri pun saya tolak. Kalau saya terima sekarang komand-komand menteri. Sila-sila menteri tuan-tuan. Yang main-main tuan-tuan. Pun saya tolak. Yang baru ni, pilihan raya baru ni, PRU baru ni, offer saya apa? Menteri besar. Saya tak mau. Saya tak nak jadi calon. Saya tak nak bertanding. Saya nak jadi penceramah bebas saja. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz pegang jawatan, tak nak. Saya kata, tak nak. Dah selesai masalah. Nehi ke bini. Sudah cukup. Bila orang mula mengacau anak-anak saya, mengacau isteri saya, dengan macam-macam ugutan, kacau dan sebagainya. Saya cakap dekat arwah mak saya, mak, saya nak berhentilah kerja, mak. Tak nak jadi penceramah. Mak kata elok sangat. Mak pun fikir-fikirkan kalau kamu jadi penceramah macam ini punya seksanya, orang lain tak ada susah macam kamu. Apa yang kamu teruk no? Itulah kamu cakap pun tak ada berlapis. Orang marahlah orang. Itu mak. Boleh berhenti mak. Aku suka kamu, mak ikutlah. Kau nak kerja apa? Di Ipoh ada satu tempat bas ekspres. Nama dia Medan Kit. Di Ipoh, orang Ipoh dia tahu. Medan Kit ni tempat bas ekspres. Dua kali ulang lah. Bas ekspres di Ipoh tempat dia Medan Kit. 3 kali dah Ustaz nak bagi faham. Macam putra apa dulu? Di Pudu. Macam tu lah, tapi taklah bertingkat-tingkat macam Pudu tu. Dia rumah kedai dekat Medan Kit. Saya daripada muda duduk Medan Kit. Saya duduk tengok orang-orang berlari hambat bas, hambat teksi. Ulat tiket. Colombo, Pulau Pinang, Penang, Colombo, Johor Bahru. Dia hambat orang. Hambat teksi, buka pintu teksi. Pasal nak jadi ulat tiket. Saya kata kat mak saya, mak, kalau agak-agak susah, saya kerja ulat tiket pun boleh mak kat Medan Kit. Badan pun kurus, lari kerja orang. Kok suka kamu yang jadi halal. Lusa saya cakap dekat mak saya, mak, fikir balik mak, kalau kerja itu pun ada masalah mak. Kalau kerja ulat tiket, berhenti jadi penceramah, hanya jual tiket bas ekspres, agak-agak ada masalah tak mak? Ada juga mak. Semua tempat ada masalah mak. Kalau begitu baik saya kerja jadi penceramah. Kok suka kamu lah, mak ikut je. Kalau saya berhenti kerja, saya kerja sebagai tiket bas ekspres punya jual. Ada masalah tak saya? Salah. Tengah-tengah kerja teksi jatuh. Langgar pula naik teksi. Masalah lagi. Kadang-kadang silap jual tiket. Saya hari tu pergi Pulau Pinang. Tiket bas. Bas tu seorang lebih. Seat semua penuh zaman tu. Seat semua penuh. Makcik ni, mana tempat saya? Baru nak berjalan dah. Lah tuan-tuan, saya panggil abang tu. Abang, mai duduk sebelah saya. Kongsi 3 orang, 2 seat. Begini saya duduk tengah-tengah ni. Ipoh Penang.
Saya bagi kat makcik tu duduk, takkan nak suruh dia berdiri dengan saya. Kesian dekat dia. Tuan-tuan duduk lagu tu. Dalam hati saya kata sabarlah. Nak maki dah. Dah tahu passenger banyak ni yang kau jual lebih tiket. Pasal apa? Bodoh betul. Tapi tak nak cakap dia. Dah lah malam lah. Sampai ke Penang pagi. Makcik tu kata apa? Dah sampai ke ni? Dah sampai ke? Dah sampai dah makcik. Dah sampai Penang dah. Penang, makcik nak ke KL. Aku terajar orang tua ni kan. Patutlah terlebih tiket satu. Ni macam cerita. Aduh. Makcik nak ke KL. Yelah makcik nak ambil bas Penang pergi KL pula. Makcik jalan-jalan. Makcik jalan-jalan cari makan. Bayangkan tuan-tuan, saya duduk gini duduk. Nak kata apa? Malam dia rabun ke apa benda ke? Checker tak check ke apa benda? Kita tak tahu. Saya nak cakap apa? Semua kerja kita ialah bermasalah. Semua tempat kerja kita berisiko. Semua tempat kerja kita ni ada masing-masing dia punya kelebihan dan keburukan. Masalah mana boleh selesai, mana boleh lari. Kita hanya hadapi dan kita enjoy masalah dan selesaikan masalah. Jangan lari pada masalah. Janji tempat kerja aku itu mendatangkan pahala kepada aku. Yang ni. Sebab ada orang tak seronok lah kerja sini. I kalau boleh tak nak kat Putrajaya tau. I lebih suka macam balik kampung kan. Bertugas kat klinik kesihatan yang kecil-kecil kat pedalaman. I suka tau. You suka sebab you duduk tengok drama. Orang kita ni suka dengan drama. Bila dah terlebih minat dengan drama, khususnya drama pukul 7. Itu masalah. Bisnes juta-juta. Daddy nak supaya kamu ambil projek Daddy tu. Berapa Daddy punya projek? Tak banyak, 700 juta. Daddy. Tak habis-habis pukul 7 asal Daddy. Itu drama. Tuan-tuan tengok drama orang nak mati. Siap mengucap. Duk atas katil tu, siap mengucap. Siap bagi wasiat. Mak pesan pada kamu. Kahwinlah dengan Zahra tu. Mak, jangan cakap macam tu, Mak. Ini pesanan Mak pada kau. Aidil. Siap pesan lagi. La ilaha illallah. Oi. Siap aku cari, puk mati. Senangnya mati. Cuba pergi hospital. Baru tahu. Macam mana cerita dia. Ada macam itu. Ada yang berombak dada dia. Macam-macam. Ada yang mati senyap. Ada yang menjerit. Ada yang mengeruh. Ni bunyi ni. Rorok-rorok ni. Semua tempat yang kita duduk itu sebenarnya memberi pengalaman pada kita. Pengalaman inilah yang akan dikongsi, yang akan diberikan kepada orang lain supaya orang lain ambil pengajaran. Itulah makna barakah. Kita ni belajar daripada pengalaman orang lain. Pengalaman itulah yang menjadikan kita menghadapi situasi-situasi kita tak dalam keadaan terkejut, tak dalam keadaan takut. Sebab dalam kursus hari itu aku dah diajar benda ni. Dalam taklimat hari itu aku dah diajar benda ni. Dalam penyekunyman dengan yang veteran sini hari itu pun, dia dah bagi tahu dah orang macam ni. Ada orang yang sakitnya mengada-ngada. Sikit-sikit nurse. Nurse. Oi, nurse. Ada. Yang paling saya seronok saya ceramah di satu hospital di utara tanah air. Dia kata, Ustaz, macam mana nak berhadapan dengan pesakit? Kurus kering, waris datang hantar, makan tidak, minum tidak. Tapi bila malam duduk atas katil. Dan dia tengok kita orang, Ustaz. Sudah tuan-tuan. Badan kurus kering, makan tidak, cakap tidak, apa pun tidak, siang tidur gini. Bila malam, tengah malam, pesakit tu duduk, kaki melunjuk, dia tengok nurse yang dekat kaunter depan. Saya tanya ada ke? Ada tu. Kami takut.
Oh, sakit apa tu? Saya kata apa susah, discharge je lah. So ambil waris dia ambil. Waris pun tak nak ambil ustaz. Oh, sudah. Macam mana nak hadapi pesakit yang pelik macam itu? Hak jenis meraung. Sama-lama mana tuan-tuan nak ikat dia? Ini tuan-tuan, sebab saya jaga orang tua. Saya tahu bagaimana waris tak nak ambil langsung tahu tentang mak bapak dia orang. Tak boleh tahu. Saya kata ni anak ayah ni mak sakit, datanglah tengok. Kami sibuk. Kami sibuk. Yalah mak tak sihat ni, datanglah tengok mak sakit. Tak apa ustaz pergi hospital. Tahulah hospital nak buat. Dia cakap macam itu tuan. Saya kata tak, kita anak kalau boleh pakat-pakat lah. Dah ustaz faham tak? Kita orang sibuk. Okey, tak telefon. Saya tak nak cakap pada tu pada mak dia. Takut mak dia lagi menjerit pula. Macam mana kita nak handle orang macam ni? Itu yang jenis duduk 3-4 hari, kena 6 bulan. Saya ziarah satu orang aksiden. Langgar di Pulau Pangkor tu. Dua-dua tak ada lampu. Naik motor. Wow. Patah segala benda. Saya pergi ziarah. Ayah dia panggil. Minta tolong doa anak dia ni. Begitu dah kembung lah. Muka begak. Saya baca doa kat dia. Orang sebelah duduk tengok saya. Duduk tengok saya. Saya tengok dia. Dia tengok saya. Tak pergi tegur. Tak kena. Pergi ziarah. Saya tanya dia kat dia. Kenapa kepala tu? Kepala dia macam mana tuan? Depan ni tak ada ni. Tumpurung depan ni tak ada. Belakang ada, main turun straight ke bawah, main. Boleh tak air mineral? Oh, sudah. Kepala pergi mana? Accident. Oh. Accident motor. Motor lah kau. Pun tak pakai helmet. Pum, pecah kepala. Ada? Macam ni. Oh. Bila nak pasang balik tu? Tak tahu. Bayangkan tuan-tuan, kepala dia tinggal separuh. Saya tengok susah hati. Macam mana nak? Berapa bulan dah? 6 bulan. Oh. Itu kalau datang Mina anak kita je. Nak Mina, nak makcik. Oh. Sakit ke? Accident. Dia buka kepiah dah. Lari makcik tu. Macam mana nak pulihkan semangat balik? Orang yang terlibat dengan KKM. Supaya pulih balik semangat dia. Tuan-tuan, saya ni tak tidur. Saya kan tidur. Saya tak tidur. Tu jawapan saya. Semalam ada orang tanya ustaz. Macam mana ustaz? Saya dah lama tak mimpi. Jangan cerita buat mimpi dengan saya. Saya lupa macam mana rasa mimpi. Saya tak tidur. Hari Jumaat, saya di Presin 9. Lepas tu saya balik ke Ipoh. Hari Sabtu pagi, saya ada lawatan. Habis lawatan, saya patah balik ke Putrajaya. Ada program lagi. Habis di Putrajaya, patah balik ke Ipoh. Saya ada program dekat. Paginya besok, patah balik ke Batu Kep. Daripada Batu Kep, saya pergi pula ke TV Hijrah. Malam saya pergi pula ke Bukit Badung. Malam kemarin, paginya saya ceramah di Bukit Badung. Resmikan sekolah, balik ke Ipoh. Malam tadi saya ceramah di Ipoh. Kemudian saya datang ke sini. Pak ni balik ke Ipoh pula. Besok malam ni saya dengan Rosyamno. Pukul 9 malam. Pagi besok, saya ada 10 temu janji. Daripada pagi sampai petang. Malamnya saya ceramah di Radio Perak, petang, malam di Ampang. Hari Jumaat, saya ceramah di Gemencih, Negeri Sembilan. Lepas maghrib, hari Sabtu pagi, pukul 9, saya di Kuala Ketil, Kedah. Tuan-tuan bayangkan, Gemencih, Kuala Ketil.
Habis dia kalau ketil malam di kolam nerang. Hari Ahad pagi di Kulim. Ahad malam di Gua Cempedak Kedah. Balik terus pergi ke TV Hijrah pukul 8.20 di TV Hijrah Kuala Lumpur. Habis TV Hijrah patah pula ke Masjid Abdullah Fahim Subramperai Pulau Pinang. Cuba tuan-tuan jadi saya. Rasa pingsan. Sebab tu ustaz tanya tadi, ustaz bawa dalam surat kereta lain. Bawa kereta lain. Kereta tu mogok. Bagi dia rehat. Saya tak tidur. Jenuh makan. Lala doktor referkan saya pada apa? Pakar psikiatri. Bila sebut pakar psikiatri, ustaz ada masalah jiwa kan? Sudah tuan. Dah, bukan jumpa pakar psikiatri tu saya gila. Orang faham apa? Gila. Padahal saya jumpa tu sebab macam mana nak shut down saya punya pemikiran. Saya duk cakap dengan tuan-tuan, tapi saya pun tak boleh kontrol diri saya. Saya pun tak boleh. Doktor kena nasihatkan saya. Supaya saya boleh shut down komputer dalam kepala otak saya ni. Sebab itu tuan-tuan, kita ni tak sempurna. Kita ni tak boleh kata aku boleh hidup sendiri-sendiri. Aku tak perlukan kau. Jangan cakap macam tu. Kita saling perlukan. Saya ikut cakap doktor tu. Hak kencing manis dah betul tu. Lain cerita lah. Jantung saya kat tu lain cerita. Ya tu cerita. Ni hak nak cerita ni. Ni macam mana nak bagi saya tidur ni. Pil tidur apa yang saya tak makan? Ustaz, ini kalau ikutkan saya tak. Tapi ini yang paling kuat sekali. Kalau ikutkan saya tak syorkan sangat. Tapi dah berapa bulan tak tidur. Dah masuk tahun ni tak boleh. Tak. Cubalah. Saya kata tak payahlah kot. Satgi saya tak tidur doktor. Dia kata tak apa. Ustaz tidur di wad. Nanti kita tengok kenapa tak tidur. Pukul 3 pagi doktor tu datang. Dia tengok saya duduk nyembang dengan nurse. Tak tidur ke Ustaz? Tak ngantuk. Ya betul. Nak ngantuk apa? Nurse muda-muda saya kata. Memang nyembang dia orang. Jahat betul Ustaz Kazim ni. Tak boleh tidur. Tak? Saya tidur bila? Kok saya tidur dalam kereta. Dapatlah 15 minit, 20 minit. Bayangkan 24 jam saya tak tidur. Tapi tenaga kuat. Tak ada pula ciri-ciri letih, ngantuk pula siang hari tak ada. Siapa yang nak tolong saya menidurkan saya ni? Setakat ni doktor pakar, sekretari. Nak pergi tu. Hak saya sebutkan tadi ni. Hospital tu. Orang kata tu gila pula. Bukan gila. Dia nak bagi saya nyembang. Macam mana saya boleh turunkan pemikiran saya? Sebab saya bila letak kepala ya, saya banyak benda fikir. Makcik pondok, budak tahfiz, sekolah. Fikir orang yang datang jumpa. Macam besok ada 12, 10 orang nak datang jumpa saya temu janji. Daripada pukul 10.30 sampai pukul 1 petang. Benda tu akan bawa dalam pemikiran saya. Yang seorang ni kanser. Ni ada 4 orang penyakit kanser duk tunggu saya nak jumpa saya. Nak tengok juga buat kali tak air. Jangan cakap macam itu. Mana kau tahu bila mati tak air. Sabar. Duk tunggu. Bila Ustaz balik, air Khamis saya jumpa. Semua benda ni tentang ni. Semua benda ni. Dia main simpan. Yang nak bercerai, main jumpa. Yang nak menikah, main jumpa. Yang nak menikah kali kedua, main jumpa. Laki menikah lain, main jumpa. Dia telefon, saya tengah nak pergi kuliah maghrib semalam. Tolonglah Ustaz, isteri saya minta cerai. Saya minta cerai, bagi je lah. Apa masalah? Saya sayang sangat. Ustaz jangan letak lagi Ustaz. Larak saya nak tunggu dia menangis. Sudahlah abang, dah cerai belum? Dah. Sudah lah. Saya tak boleh lupa dia Ustaz. Abang main sekolah saya, stok banyak bang. Umur 69, 70 apa-apa tu.
Hak sakit jantung 3 serangkai semuanya ada, pi lah belah depa. Hilang masalah bang. Apa yang saya tu saya tak boleh nak shutdown. Benda tu akan kacau balik pemikiran saya. Yang tu yang saya tak tidur bertahun-tahun tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang kerja dalam bidang kesihatan ni, berapa banyak bantu orang. Berapa banyak tolong orang. Dan saya katakan tadi bahawa kita tak boleh rasa aku boleh hidup seorang-seorang aku. Aku penceramah, aku ustaz. Kalau ada masalah aku boleh settle. Tak, kita perlukan orang lain. Jadi sebab tu saya katakan, duduklah di tempat kerja masing-masing selagi mana kerja tu halal dan carilah pahala sebanyak-banyaknya pada tempat kerja tuan-tuan. Dah. Cukup. Tapi masalah dia Ustaz, banyak masalah. Kalau gitu, cari kerja lain. Saya lagi banyak masalah, lagi saya suka. Sebab saya nak dapat banyak pengalaman. Masalah tu menjadikan saya berpengalaman. Yang saya duk ceramah berpuluh tahun ni berdasarkan pada masalah orang. Apa yang saya dengar masalah orang, saya bawa dalam ceramah. Saya hurai satu-satu sebab masalah itu adalah masalah orang lain. Apa yang dihadapi oleh dia sebenarnya masalah tu orang lain membuat. Apa yang saya selesaikan masalah, dia bantu selesaikan masalah orang lain. Yang saya tak boleh tidur ni tuan-tuan, bukan saya seorang tak boleh tidur. Beribu tak boleh tidur. Bila saya cerita macam mana nak buat bila tak boleh tidur. Ilmu pada orang lain yang tak boleh tidur macam saya. Inilah dia yang saya katakan tadi. Duduklah di tempat kerja masing-masing. Carilah pahala sebanyak-banyaknya daripada apa yang kita buat. Sebab tu saya sebutkan perkataan enjoy your life. Enjoy your life. Jangan kita mengalah. Kita tahu aku dapat banyak pahala daripada sini. Okey. Selesai masalah. Saya bercakap pada budak-budak takaful. Saya cakap, kau buat kerja insurans, kerja elok-elok. Sekurang-kurangnya kau selamatkan daripada riba. Ni baik Islam kita ni. Duk kerja elok-elok. Kita ambil pembiayaan perbankan Islam. Tolong orang. Selamat daripada riba. Ni Ustaz Amri kita ni. Cakap soal halal siang malam. Selamatkan kita. Berapa banyak yang duk pakai pelapik handphone tu. Pelapik tablet tu. Daripada kulit babi kita tak tahu. Bila Ustaz bagi tahu. Loh. Ada kulit babi. Baru tahu. Berapa banyak tuan-tuan kita duk dengar program dia petang-petang. Cerita bab halal. Tuan-tuan duk make up. Duk beli. Apa nama Bruce make up. Nak tahu hak bulu babi lagu mana? Main belasah. Tanya pada hak jual memanglah ni bulu babi kah? Ada ni kambing. Oh okey. Takkan dia nak mengaku bulu babi takkan nak mengaku. Tobat lau kita tak beli. Sebab tu ada orang jasa dia masing-masing pengalaman. Sampai yang buat jalan tu pun JKR tu pun tuan-tuan pahala. Orang duk guna jalan dia, orang duk turap jalan dia. Jalan elok, orang duk pakai pergi sekolah, orang duk pakai pergi masjid. Pahala untuk dia. Jadi, duduklah elok-elok. Mudah-mudahan mukadimah tu manfaat pada kita. Pengalaman saya ceramah 32 tahun. Baru kita masuk pekerjaan yang barakah. Yang tadi, mukadimah. Astaghfirullahaladzim. Aku duduk tahan kencing pada tadi. Mukadimah saja 1 jam setengah. Agak-agak ceramah ada berapa jam. Cilaku itu Ustaz ni. Barakah tu maknanya bertambah. Barakah tu maknanya baik. Barakah tu maknanya perkara yang baik akan bertambah-tambah kebaikan dia. Nama dia ialah apa? Al-Barakah. Selalu kita sebut Al-Barakah di mana? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bin. Kita dah baca dah. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Doa makan. Yang ni semua orang hafal. Barakah. Maksudnya apa? Makin bertambah kebaikan. Itu makna barakah. Setengah orang kata berkat.
Berkat engkau berniaga, dah besar perniagaan engkau. Berkat engkau kahwin, dah dapat anak 8. Berkat itu dia. Ada orang kata ambil berkat. Kalau belah Johor, berkat tu kena pergi kahwin. Bagi yang berkat bagi. Gudis lah apalah berkat. Macam-macam makna berkat. Perkara yang baik, perkara yang menambahkan kebaikan, perkara yang berpanjangan kebaikan. Itu dipanggil sebagai barakah. Jadi kita maksudkan perkara pekerjaan yang baik ni tuan-tuan, mendatangkan pahala. Bila? Start daripada pakai baju, nak pergi kerja, start enjin kereta. Allah tak start lah, Allah tekan lah. Cari parking, jam, masuk pejabat, punch card ke apa ke benda semua, buka komputer, buat kerja, sampai balik kerja. Mudah-mudahan itu adalah barakah. Berapa puluh tahun? 30 tahun aku buat kerja. Itu adalah benda yang kita nak bawa sampai hari kiamat. Bayangkan 30 tahun kita berkhidmat tak ada pahala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Macam mana? Kalau tak ada bekalan pahala. Sebab kerja kita tak ada pahala. Kerja tak ada pahala, rugi kan? Rugi. Saya jumpa dengan artis saya ni, alhamdulillah tuan-tuan, banyak. Ni duk selesai, ada 2-3 artis yang duk di sekolah saya. Saya sebut semua tuan-tuan kenal, saya tak sebut nama. Malu dia. Duk tolong dia. Habis drop. Drop habis. Nama out, TV out, radio out, rumah pun out, habis out. Dengan isteri anak dia pun out sekali. Duk settle masalah dia, nak bagi dia naik balik. Belum masuk lagi hak maknya. Ada 14 orang. 14 orang pondan. Yang tukar jantina 2. Duk gaduh je macam mana sana macam mana dah tukar. Mana ada spare part. Lain kalau orang tu hak bedah tu simpan boleh pakai balik betul. Boleh peti air ke apa ke. Hang lepas-lepas ni baru nak menyesal. Sudahlah. Teruk tuan-tuan, saya sedih. Ada lagi 4 ke 5 orang yang betul-betul macam perempuan. Lembut kulit ni, rambut lembut. Dada pakai bra semua jalan. Tapi jantan. Yang tak berubah-ubahlah, berubah 6 orang. Saya paling takut hak berubah tak apa tua-tua. Mai jumpa kita salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tak susah hati sangat. Nu hak muda-muda ni. Mai nak salam semula. Kita bukan iman kuat sangat. Lembut pada orang perempuan ke. Gini je lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada wuduk. Kita rasa macam perempuan. Tu duk settle banyak masalah tuan. Macam-macam orang. Bayangkan tuan-tuan mereka tunggu di lorong 12 tahun. Pahala apa tunggu di lorong? Tunggu di pintu rumah kedai tu 5 tahun. Apa pahala dapat? Nak berkat apa? Kita tengok dia orang. Apa nak jadi duk menyanyi lagu SM Salim. Apa nak jadi. Tapi kita tak pernah jumpa dia orang. Jom tarik. Sebab tu tuan-tuan kita tak buat kerja-kerja yang macam itu. Kita tak buat kerja yang lara macam tu. Kita tak buat kerja yang mendatangkan dosa macam itu. Kita dapat kerja yang elok. Buruk-buruk kita pun cukup bulan dapat gaji. Busuk-busuk kita pun cukup bulan. Pergi cocok kat bank Islam tu keluar duit. InsyaAllah. Dia orang macam mana? Terpaksa hidup benda yang bukan-bukan. Buat. Saya rasa sedih tengok orang kita. Saya jumpa satu pondan yang di offer untuk kahwin dengan Mak Saleh. Mak Saleh meminang dia. Dia pondan. Mak Saleh kata aku nak kahwin dengan kau. Kita balik kampung aku, nikah. Sebab tempat dia dibenarkan kahwin sejenis. Dia dapat $150,000 dengan syarat berlakon filem lucah dengan dia. Sian orang kita kan. Sebab tu kita bila kita turun padang, jumpa dengan orang-orang yang bermasalah ni. Bila kita dapat keluarkan mereka daripada masalah, alangkah berkatnya pekerjaan kita.
Serupalah tuan-tuan duduk dalam kementerian, tuan-tuan dalam pelbagai bidang dalam Kementerian Kesihatan. Berapa banyak tuan-tuan selesaikan masalah orang sakit? Sakit bertahun-tahun tak selesai. Menghadapi tekanan jiwa. Menghadapi masalah keluarga. Menghadapi macam-macam masalah. Tuan-tuan bimbing, tuan-tuan bantu mereka. Dan mereka keluar daripada masalah penyakit dia orang. Berapa banyak keberkatan turun pada kita. Sebab tu, walaupun saya sebagai penceramah cabaran besar, saya tetap nak berceramah. Sebab apa? Memanglah ustaz bagi duit. Orang bagi duit kat ustaz ceramah. Mai ikut saya seminggu. Kalau tuan-tuan senang ambil cuti seminggu, jom ikut saya. Sementara tengah boleh ceramah ni. Kalau boleh ikut saya start daripada hari Jumaat ni. Malam, tuan-tuan tunggu saya kat Tol Putrajaya, saya ambil tuan-tuan, kita pergi ke Mencih. Lepas tu kita pergi Kuala Ketil. Lepas tu kita pergi Kuala Nerang. Lepas tu kita pergi Kulir. Lepas tu kita pergi Gua Cempedak. Lepas tu kita main dekat Pusat Islam, Masjid Negara. Lepas tu kita patah balik ke Pulau Pinang. Lepas tu kita pergi Johor. Lepas tu kita pergi Pahang. Jom ikut saya. Dan jangan lupa bawa sempurna sekali. Kira berapa dapat. Sekali saya cakap ke marah. Kadang saya tak ambil duit. Kadang saya pulangkan balik duit. Kadang saya derma lagi ada. Ustaz, tolong umum kutipan derma tengah ceramah. Boleh. Kadang-kadang yang datang tu 10 orang. Ustaz, tolong umum kutipan derma. Nak derma apa 10 orang? Aku tolak lalas sampai. Saya kata tak payah umum, berapa ribu tak cukup duit. 3,000, tak apa saya bayar. Abang Haji duduk dia dengar ceramah saya. Kadang-kadang dia bukan dengar ceramah, dia duduk suruh kutip derma. Dia suruh budak-budak tu kutip. Belakang. Abang, boleh duduk dia dengar saya ceramah lah. Saya bagi duit. Stres tau. Dia pula macam Mak Nisfu, director tau. Cakap. Hang nak ulang apa orang dengar ceramah 20 orang. Hang tolak aku tolak hang tabung melo tu habis. Tak apa abang, saya pergi. Berapa ringgit tak cukup, saya tempat. Abang duduk diam dengar ceramah saya. Sampai senang cakap macam itu. Dia ingat bila jadi penceramah ni kaya raya agama. Saya kaya ke apa benda kat tuan-tuan ni. Tak. Ceramah ni untuk Allah Ta'ala. Rezeki ustaz kat mana? Pendapatan ustaz? Allah tuan-tuan ni. Saya tak tahu rezeki saya pada mana. Semalam saya balik pada Bukit Badung sampai di sekolah saya pukul 4 petang. Dalam hujan lah. Ustaz, ada satu hajah nak jumpa. Boleh. Tunggu saya siap Ustaz. Saya baru sampai. Ya je. Duk tengok ustaz dalam TV, tengok ustaz dalam YouTube, anak terus bukakan. Sakit lutut ustaz. Oh iyalah. Makcik umur berapa? 75. Oh sebaya dengan saya lah. Saya 70. Oh tak nampak. Saya makan makcik. Ya Allah, jangan panggil makcik. Pakai akak ni. Ya kak, ya kak. 70. Apa hajat kak? Nak bagi dekat ustaz. Ni tak ada apa nak bagi. Ni duit ni. Untuk apa? Belanja minyak, belanja kereta, belanja apa nak pergi berjalan ambil lah ni. Ini bukan untuk sekolah ustaz tau. Ini untuk ustaz. Nak pakai minyak, pakai makan, apa semua duit tol ke apa ini. Makcik nak sedekah, nak sumbang pahala juga. Alhamdulillah. Sebab saya bagi derma dekat sekolah tahfiz. Saya dijemput menresmikan sekolah tahfiz. Saya kata saya bagi sumbangan dot. Untuk sekolah ni. Petang tu Tuhan hantar dia pula. Ganti balik yang saya bagi dekat sumbangan sekolah tahfiz ni. Tuan-tuan takut apa nak sedekah? Saya umum, saya dengan ini bagi sumbangan untuk membina surau yang baru lekatkan wiring dia sekian banyak. Petang tu pukul 4, makcik ganti pula. Ganti pula lebih banyak daripada yang saya sedekah pada sekolah tadi. Itulah nama dia barakah. Jangan ada satu perasaan. Alah aku dia bayar gaji pun sampai pukul 5. Balik dah boy. Engkau dapat gaji pukul 5 je. Belah, balik lah. Berapa ramai jenis macam tu. Engkau ajar gaji pun gaji engkau tak naik. Engkau ajar gaji pun orang tak nampak pun. Engkau bukan kaki bodek pun. Aku bukan bodek bos. Aku bodek maha bos. Nama dia Allah.
Sebab Allah yang bagi rezeki pada aku. Bos bukan nampak pun, bos balik rumah dia bukan ada CCTV kat, tengok kat handphone dia, pejabat dia apa semua. Tapi Allah di mana yang tak ada CCTV bagi Allah? Sebab tu kalau nak cari keberkatan, ni di sini. Nak cari keberkatan. Ustaz cakap keberkatan. Saya kahwin tahun 2005 sampai sekarang 2022. Tak ada anak pun Ustaz. Padahal saya kerja penuh komitmen Ustaz. Penuh berintegriti Ustaz. Allah tak bagi saya anak. Mungkin sebab kalau Allah bagi awak anak, awak dah hilang integriti. Awak terlalu banyak masa dengan anak, macam-macam alasan kau tak boleh bagi. Allah nak kekalkan engkau bekerja dengan penuh berintegriti, Allah tak bagi engkau anak supaya engkau dapat kerja yang terbaik. Pahala Allah bagi ikut situ. Di hari kiamat nanti kau masuk syurga, dapatlah anak dalam syurga mudah-mudahan. Minta pada Allah. Sebab dalam syurga ni kau minta apa pun kau dapat. Sebab ada orang tanya, Ustaz, saya dapat anak tak dalam syurga Ustaz? Sebab saya kahwin tak ada anak. Kenapa tak tanya Ustaz, dalam syurga saya dapat suami tak? Sebab dalam dunia saya tak kahwin. Dapat suami. Kalau tak ada anak, Allah bagi anak tak? Sebab ada datang jumpa Ustaz, tuan. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah mengandung. Saya nak rasa macam mana pengalaman pregnant Ustaz. Suami dia duduk sebelah. Saya tak tahu nak minta ke siapa Ustaz. Minta dengan Allah. Saya tak tahu dah minta macam-macam tapi tak dapat. Dah Tuhan tak bagi. Dia orang cakap minum air tasik dayang bunting. Saya minum. Yang bunting dayang. Saya tak bunting-bunting. Dan nama pun tasik dayang bunting. Saya kata kat dia, Kak, Allah nak bagi anak Kak dalam syurga. Akak ingat dapat anak dalam dunia ni. Seronok. Saya ulang balik. Akak ingat dapat anak dalam dunia ni seronok ke? Berapa banyak tak seronok? Jenis anak hak garang. Sekarang nak ais batu je. Nak ais batu je. Apa pun tak ada ais batu betul apa? Sudu pun tak ada. Ais batu pun tak ada. Ais batu sekarang anak dia sambut. Ui, garang gila tuan. Kena anak macam itu. Dia terajang kaunter-kaunter tuan. Mana faham, tak faham sudah. Amat menakutkan kita tuan. Sekarang rasa tenang. Tak ada anak macam tu. Ada hikmah dia. Kadang-kadang keberkatan bila tuan-tuan kerja ni, keberkatan pada umur. Keberkatan pada rumah tangga. Allah Ta'ala bagikan pada kita seorang suami yang sangat penyayang. Isteri yang sangat hebat. Kadang-kadang Allah bagi pada kita kenderaan yang bagus. Tak pernah meragam kenderaan kita. Sebab banyak orang tuan-tuan ada kereta. Kereta tu makan lagi banyak pada dia makan. Dia ni ikat perut. Kereta tu mana ada ikat perut. Kejap rosak. Tak berkat. Allah bagi sebuah kereta yang cukup berkat. Kereta itulah bawa anak pergi sekolah. Kereta itulah hantar mak pergi Mekah. Kereta itulah jemput mak balik pada umrah. Kereta ni lah suami bawa orang salin pergi hospital. Berkat tu. Banyak berjasa kereta tu. Kadang-kadang Allah bagi jiran yang bagus. Kadang-kadang Allah bagi rakan sekerja yang bagus. Kadang-kadang Allah bagi bos yang sangat bagus. Itu nama dia keberkatan. Allah Ta'ala bagi macam-macam. Tapi sayang tuan-tuan, kita hanya nampak berkat ni duit. Salah. Jadi saya harap pada tuan-tuan, macam mana bila tuan-tuan menghadapi masalah di tempat kerja, masalah dengan pekerjaan, macam mana tuan-tuan nak handle? Last, sebelum sesi soal jawab. Tadi Datuk Wan sebut pada saya, dia selalu ikuti perkembangan kesihatan saya. Alhamdulillah. Ramai orang yang ambil tahu tentang kesihatan saya. Sebab itu bila orang jumpa saya, soalan pertama dia tanya, Ustaz sihat? Itu soalan. Sebab dalam minda dia orang, Ustaz Kazim ni sentiasa sakit. Walaupun yang tanya saya tu, orang tu pun sakit. Saya jumpa dekat Arena Seremban, duduk atas wheelchair. Dia tunggu isteri dia beli nasi. Dia duduk sengit tu. Selalu sebelah dia. Assalamualaikum bang.
Alah. Ustaz Azim Ya bang. Ustaz sihat. Sihat. Abang yang tak sihat. Cara dia bercakap pun dengan herat. Abang sakit bang. Teruk. Ya? Teruk. Oh, seteruk. Sakit stroke. Berapa hari dah keluar hospital? 2 minggu lah. 2 minggu. Belah mana kena? Kiri ni. Tak boleh. Habis, alhamdulillah dah boleh dah. Keluar-keluar boleh lah. Oh, alhamdulillah lah bang. Ustaz sihat lah. Sihat. Abang yang tak sihat. Orang sakit pun tanya saya sihat tak sihat. Allahu Akbar. Tuan. Okey. Apa masalah awak sakit? Sakit. Jadi bagaimana saya mengubat sakit saya? Hospital. Di mana lagi? Apa prosedur hospital saya ikut. Ni saya cek mata di Ipoh ni, hospital Ipoh, cek mata. Buat. Doktor kata, "Mai, saya lupa nama doktor hospital Bainon tu. Ini alat paling canggih masa tu." Dia kata, "Ustaz ni baru sampai dekat Malaysia, ada salah satu di Ipoh je Ustaz. Ustaz betul Ustaz boleh pakai ni. Kalau ikut orang lain Ustaz, oi." Saya pun suar mata. Suar mata, duk tengok tu. Duk tengok mata klik. Habis proses ni saya tengok tu dia mata aku. Ni apa ni doktor? Ni merah ni apa? Ni putih ni apa? Tu nama dia wayar putih. Oh, patut saya gila wayar putih kan? Mata kita tuan-tuan, mesin tu dia boleh tunjuk tu dia. Saya sharekan benda tu dalam Facebook ni. Saya tanya dekat siapa yang tahu kedudukan mata saya sekarang. Ada 3 doktor yang respon benda tu. Dia terangkan balik dalam Facebook saya. Tuan-tuan, yang saya nak cakap pada tuan-tuan apa benda? Saya tak pernah marah dengan sakit saya. Saya tak pernah benci dengan masalah saya. Sebab apa? Sebab setiap kali saya ada masalah, setiap kali saya ada penyakit, Allah Ta'ala nak bagi benda lain. Dia uji kita dulu supaya dia dapat bagi pada kita benda lain. Sebab tu saya tak pernah marah. Kan? Bila saya ada masalah, saya akan doa, "Ya Allah, berilah yang terbaik pada keputusan daripada masalahku, Ya Allah." Betul, tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak berkat dalam pekerjaan, apa yang tuan-tuan tak ada masalah? Ada. Hadapi dengan tenang, minta petunjuk daripada Allah, minta kesesuaian petunjuk, dan minta kesudahan yang baik. Memang berkat. Sembahyang jangan tinggal. Sedekah. Tuan-tuan boleh keluar masalah. Sungguh, tuan. Saya bila doktor operate kaki saya baru ni. Operate. Saya tak boleh berjalan 2-3 hari. Kemudian kaki saya belah kiri ni bermasalah. Sampai sekarang. Kalau tuan-tuan tengok kaki saya belah ni, Ustaz Amri boleh tengok, kaki saya kecil. Habis ni kaki ni. Duk sambung lagi rawatan. Saya dapat 3 wheelchair. 1 basikal elektrik. Siti Nurhaliza bagi 1. Kemudian Datuk Puan bagi 1. Ebit Liu bagi 1. Kerusi tu, orang mana Kuala Lumpur, harga basikal bateri tu. Senang tuan-tuan. Saya pergi berjalan. Tak payah naik basikal. Pulas berjalan. Jarak dia saya boleh pakai sekali charge daripada Ipoh sampai Kuala Kangsar. Saya cadang lepas ni main Putrajaya, naik tu. 30 km sekali berhenti charge. Senang, minyak tak payah tu, tak payah relax. Gede. Kalau saya tak sakit, saya tak dapat wheelchair. Siti Nurhaliza minta. Nah, ada di rumah, buat kenang-kenangan, tak pakai pun. Dari Siti. Saya kata lepas ni aku sakit pula. Kok Aina Abdul pula bagi. Contohlah. Tuan-tuan susah hati apa? Saya tak pernah susah hati. Saya sentiasa pandang baik pada masalah saya. Jadi saya harap pada tuan-tuan pun pandang masalah tuan-tuan dengan baik pada Allah. Allah akan beri keberkatan. Jangan maki, celaka punya lutut. Haram jadah punya. Jangan sebut. Kadang-kadang kita marah laki kita. Tak guna menjantan. Bodoh. Kita maki isteri kita. Bodoh. Jangan.
Relax, tenang. Kadang kita hentam, marah dia, reli dia, kutuk dia. Dia jenuh berjalan, nak ke dapur kita tengok. Balancing out. Alignment lari. Macam mana aku boleh menikah dengan dia? Silap betul. Engkau kata jodoh engkau silap. Bila engkau nak dapat keberkatan pada rumah tangga? Itu adalah amanah daripada Allah. Aku kena jaga dia. Sebab sumber pahala daripada situ datang dia. Aku jaga dia elok. Datanglah barakah. Kalau aku tahu macam ni, silap dia. Kalau kahwin dengan cikgu bagus. Silap pergi nikah dengan nurse. Aduh, silap ni tuan-tuan. Kalau macam ni baik aku nikah dengan nurse. Silap nikah dengan doktor. Tak ada di rumah, on call saja. Di mana sikap pengorbanan? Abang, saya kena bertugas bang. Tak apalah, pergilah kerja. Tuan-tuan tengoklah doktor. Tambah-tambah hak baru keluar nak jadi doktor ni. Lagi kena turun lah. Kita tengok doktor tu, sabar. Sabar doktor. Yang sekarang ni doktor kena macam ni. Kena lama pula duduk. Lama duduk di hospital. Siang malam duduk hospital berjam-jam. Kadang tak balik rumah pun. Untuk doktor tu jadi pakar. Untuk doktor tu jadi mahir. Untuk doktor tu jadi kuat berhadapan dengan orang. Ada yang sebab kena makan ubat stres. Siapa? Nak dapat keberkatan ni bukan senang-senang terus dapat. Saya jadi penceramah ni macam-macam ujian dapat pada saya untuk saya ni dapat keberkatan. Allah Ta'ala test supaya kau jadi kuat. Dulu saya cukup takut dengan jarum. Sekarang tanya. Dulu saya cukup takut masuklah MRI. 5 kali dah masuk. Mula-mula lah. Masuk kali kedua. Nurse, bagi kaki masuk dulu, kepala ke ujung. Bila masuk kepala dulu, rasa gayak pula. Tarik, awak keluar pula. Tukar pula, masuk kaki dulu. Alhamdulillah. Sekarang masuk PU hari pun. Dah biasa. Allah bagi satu-satu kita masalah. Supaya kita jadi kuat. Jadi akak-akak sekarang ni semua ada masalah. Hadapi dengan tenang. Supaya kita jadi kuat. Bila berhadapan dengan masalah-masalah yang lain. Dan kena ingat, setiap masalah ada kesudahannya dan ada jalan penyelesaiannya sebab kita masih hidup di dunia. Masalah kita takkan selesai bila kita mati. Duduk dalam kubur, tak boleh selesai dah. Jadi sebelum mati ni, buat baik-baik supaya duduk dalam kubur jadi senang. Jangan bila duduk dalam kubur baru sedar. Aduh, silam. Minta kat malaikat balik. Malaikat, nak balik. Agak-agak malaikat bagi tak? Malaikat nak balik. Nak buat ibadat. Tak boleh. Duduk diam. Tak boleh balik lah. Sekarang tuan-tuan boleh selesai masalah lagi. Tinggallah bunuh diri. Tinggallah jadi stres. Ambil keberkatan. Kalau mayat tu dah mati, boleh balik, kita pun tak mau. Baliklah, kata malaikat. Tanam lepas zuhur, balik lepas maghrib. Lari tu imam. Sebab tu Allah tak bagi dah. Jadi mudah-mudahan bersihkan niat, ikhlaskan hati, jangan buang masa, jangan ambil rasuah, kerja elok-elok, jangan dengki-mendengki, kerja betul-betul, ikut arahan on time semua. Dapatlah keberkatan dalam pekerjaan. Yang paling penting, kerja-kerja juga. Jangan lupa Tuhan. Tuan-tuan bersyukurlah duduk di Malaysia. Sebab kita boleh semayang. Ada surau pun. Saya kerja tuan-tuan. Saya berceramah. Mana tempat saya tak pergi di Asia Tenggara. Bila saya bagi pasport. Ustaz Kazim. Ya. Ustaz Kazim. Bawa pasport. Dia tutup kaunter dia. Dia kejar saya. Dia kata dia tak boleh tutup aurat. Sebab dia kerja kerajaan. Jadi balik nanti baru dia pakai tudung. Apa hukum? Ada. Ada yang kerja di hospital. Tak boleh semayang. Surau pun tak ada. Macam mana kerja saya ustaz?
Masya Allah. Masya Allah. Dia kata di Malaysia seronok. Saya dengar di jabatan kerajaan dia orang boleh buat ceramah agama. Di tempat kami tak boleh buat. Bayangkan. Itu pun tuan-tuan tak syukur lagi boleh main ceramah macam ni. Masuk dalam senarai jam. Khusus lagi. Saya pergi ceramah satu negara orang putih tu. Yang anjuran dia orang bahagian kesihatan. Ni apa nama community. Buat di community hall. Tapi ustaz tak dibenarkan ceramah bab agama. Oh. Habis tu saya nak ceramah bab apa? Bab kesihatan sudah. Saya bukan orang kesihatan. Punya susah nak ceramah. Apatah lagi nak ibadat. Jadi tuan-tuan, bersyukur kita duduk sini. Boleh bekerja, boleh dapat pahala, boleh beramal. Rugi sangat kalau kita tak buat semayang, tak mau puasa, tak terlibat dengan agama kita. Sedangkan kita tiada halangan untuk berbuat demikian. Wallahu a'lam. Saya minta maaf, terlebih masa saya ambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.